Okey, seperti yang kita janjikan kepada penonton, kita nak berbicara berkenaan waspada serangan panik. Kadang-kadang kita tak tahu, berdebar-debar ni kenapa? Adakah nampak jodoh? Kadang-kadang itu pun ya juga. Tapi rupa-rupanya, serangan anxiety. Jadi kita nak tahu bagaimana sebenarnya anxiety disorder ini terjadi, apakah yang boleh menjadi punca dan bagaimana boleh kita mengatasi anxiety disorder ni. Kita nak bersama dengan tetamu kita di studio bersama dengan Dr. Muhammad Hazrin Abdul Rashid, pakar psikiatri Hospital Selayang Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat hari ini? Ya, Alhamdulillah. Doktor berdebar-debar tak sekarang? Ada berdebar sikit. Tapi tak sampai panik lagi. Tak sampai panik lagi lah. Harap tak panik lah. Okey, berdebar tu normal sebab kita ni manusia, Doktor. Okey, Doktor, untuk permulaannya mungkin kita nak bagi pemahaman awal lah kepada masyarakat di luar sana. Apa yang boleh kita fahami berkenaan serangan panik ini, Doktor? Serangan panik. Okey. First of all, saya nak cakapkan terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Malaysia lah sebab jemput saya pada pagi ni. Kita cakap pasal panik ni, kita pertama sekali kita terlebih dahulu kita kena faham dulu tentang anxiety ataupun kegelisahan. So kegelisahan ni adalah satu bentuk mekanisme pertahanan badan manusia yang normal sebenarnya. Satu set of response, tindak balas badan kita yang mencakupi cara kita berfikir, perubahan fisiologi dan biologi dalam badan kita apabila badan kita berhadapan dengan ancaman. So ancaman tu boleh jadi dalam bentuk, kalau terdahulu macam kalau contohnya nenek moyang kita yang tinggal dalam gua dulu, dia kena ancaman macam bencana alam ataupun binatang buas tak cukup makan. So ancaman ni membolehkan mereka untuk pergi ke tempat yang lagi selamat untuk supaya mereka survive, supaya dia boleh kekalkan kehidupan. Dalam zaman moden ni, ancaman yang bentuk macam tu mungkin dah kurang, tapi lebih kepada banyak jenis lain lah. Contoh macam masa zaman COVID hari tu, ancaman dapat COVID, ancaman hilang pekerjaan, ancaman ekonomi dan sebagainya. Kalau kita kat tempat kerja pun, kita kena marah dengan bos, satu bentuk ancaman. So, serangan panik adalah kemuncak kepada ancaman ini. Kalau kita punya ada ancaman macam ni, kegelisahan tu bersifat lebih jangka masa panjang, tapi serangan panik tu dia ada gunung dia lah, maksudnya dia punya peak yang mungkin akan berlangsung selama 10 minit sampai setengah jam yang dia akan pergi sendiri. Pada waktu tu memang badan kita akan all out response untuk kita cuba lari daripada ancaman tersebut. Okey. Macam tadi doktor katakanlah berdebar-debar tu normal. Doktor pun berdebar. Ya, kalau kita macam saya kata nampak jodoh pun berdebar. Tapi itulah bagaimana untuk kita mengklasifikasikan bahawa debaran itu tidak normal dan itulah sebenarnya anxiety disorder. Okey. So pada waktu tertentu di mana bila kita perlu berhadapan dengan ancaman tersebut, contohnya macam kalau kita jalan dekat taman permainan nampak anjing, of course badan kita akan bertindak balas, kita akan lari. So maksudnya badan kita akan bagi respon yang kita panggil sebagai autonomic nervous system. Sympathetic response tu akan buatkan kita boleh sedut oksigen lagi banyak, jantung kita akan berdegup dengan kencang. Tujuannya supaya untuk prepare badan kita untuk lari. Tapi ada waktu tertentu di mana contohnya macam kita tengah present, public speaking contohnya, kan, ancaman tu bentuk dalam bentuk yang lebih abstrak. Di mana macam mana kalau saya tersasul cakap sekarang ni, kan, saya tersilap cakap ke, memalukan diri di khalayak ramai. So kita punya sangkaan yang kita akan buat benda macam tu boleh menimbulkan tindak balas badan yang macam ni lah. So kalau sekali dua berlaku, benda tu memang boleh jadi benda memalukan, yang sangat memalukan, yang sehingga membuatkan orang tu mungkin tak nak lagi bercakap di khalayak ramai. Ataupun kalau dia ada peristiwa pahit bila pergi sekolah contohnya, dia kena bully dengan kawan ke sebab dia tersalah cakap bila present apa-apa dekat depan, so itu akan buatkan dia tak nak lagi pergi sekolah. So kita panggil ini adalah tindak balas avoidant behaviour lah, ataupun dia mengelak daripada untuk buat benda-benda tertentu disebabkan oleh anxiety ataupun serangan panik tersebut. So kalau sampai peringkat di mana orang tersebut sudah tidak boleh menjalani kehidupan yang biasa, terlalu kerap berlaku serangan panik atau anxiety ni, sampai itulah dia terjejas dia punya hubungan dengan orang keliling dia, sampai dia tak pergi sekolah, tak pergi kerja dan sebagainya, itu dah sampai peringkat di mana dia dah mencapai dysfunction lah, ataupun tak boleh fungsi lagi. So pada waktu tersebut mungkin kita boleh klasifikasikan anxiety ini sebagai bentuk anxiety disorder lah, di mana dah mungkin sampai ke tahap penyakit dan mungkin perlu dapatkan rawatan. Okey, Doktor, bagaimana pandangan doktor terhadap segelintir stigma masyarakat ni terhadap individu yang mengalami serangan panik ini? Alah, dia ni tak kuat iman. Alah, kau ni mengada-ngada. Dan contohnya lah. Jadi bagaimana untuk kita berikan kefahaman kepada masyarakat luar sana bahawa serangan panik ini merupakan satu perkara yang nyata yang mungkin boleh berlaku kepada semua orang? Betul?
Salah faham begini mungkin datang daripada kita punya kekurangan ilmu lah tentang apa itu serangan panik, tentang anxiety disorder, tentang penyakit-penyakit mental secara amnya. Di mana kalau kita ada penyakit biasalah, contohnya macam kalau kita patah kaki ke, kan, benda itu membuatkan kita tak boleh berfungsi. Dia akan menjaskan produktiviti, kan. Orang patah kaki tak boleh pergi kerja, orang demam tak boleh pergi kerja. Tapi bila sakit mental, benda sama berlaku, di mana ada penderitaan di sini yang berlaku kepada penghidap tersebut, dan ada berlaku kemerosatan produktiviti yang mungkin akan memberi impak kepada produktiviti lah. Maksudnya orang tak boleh pergi kerja, ataupun dia pergi kerja pun dia tak boleh buat kerja, kan. So saya rasa kalau kita boleh reframe balik, mungkin benda ni actually semua orang perlu ambil tahu supaya kita boleh melahirkan masyarakat lebih produktif kalau kita address masalah kesihatan mental ni. Untuk kita address, kita kena tahu apakah tanda-tandanya, doktor. Jadi selain daripada tanda-tanda dalaman tu, fizikalnya macam mana kita nak nampak orang itu ada serangan panic attack ni? Macam saya cakap tadi, kalau dia setakat kegelisahan yang biasa atau anxiety, benda tu lebih kepada dia agak mendatar, tapi dia memang lebih dia punya arousal level tu memang tinggi daripada biasa, tapi dia protracted over time lah. Maksudnya dia mungkin berminggu-minggu, berhari-hari. Kalau anxiety, kalau panic attack, dia memuncak, dia ada kemuncak dia dan dia akan turun balik selepas beberapa minit lah. Biasanya pada waktu tersebut kita punya sistem badan, autonomic nervous system kita akan diaktifkan, di mana masa tu kita akan jadi jantung berdegup dengan kencang, kita akan berpeluh, perut kita rasa tak sedap, dalam bahasa orang putih kita panggil butterfly in the stomach, macam kita nampak crush contohnya, kan. Itu antara dia punya ni lah, simptom dia, kan. Air liur kita akan rasa bertekak, kita akan rasa kering. Ini disebabkan sistem badan kita sedang mengalihkan darah daripada organ-organ tak penting pada organ lagi penting. Sebab tu kita punya otot jadi kejang. Kita akan, sebabnya kita nak prepare untuk lari daripada situasi tersebut. Sebab tu kalau kita anxiety sekejap, kita okey lah, maksudnya bersesuaian dengan keadaan. Tapi kalau kita ada anxiety disorder, kita bayangkan tindak balas begini berlaku pada waktu yang lama. So bayangkan betapa banyak energi kita yang akan terbazir disebabkan oleh anxiety symptoms ni. Okey, doktor, kita sudah maklum anxiety disorder ataupun serangan panik ini boleh berlaku pada siapa sahaja. Kita ingin menilai dari sudut kecenderungan, kekerapan berlakunya serangan panik ini. Adakah ianya berkaitan dengan individu yang pernah mengalami sebelum ini dalam pengalaman hidupnya mengalami cabaran kesihatan mental seperti depression, doktor? Betul. Ada banyak faktor kenapa seseorang tersebut boleh dapat anxiety disorder. Dia ada vulnerability factors ataupun faktor-faktor yang menyebabkan kenapa individu A lebih terdedah kepada dapat anxiety disorder berbanding individu B contohnya. Ada banyak faktor lah. Contohnya macam childhood trauma ataupun trauma masa kecil. Masa dia kecil, contohnya dia pernah ada pengalaman kena dera, menjadi mangsa gangguan seksual. So orang macam ni dia akan membentuk satu kita panggil skemata ataupun satu bentuk kefahaman terhadap dunia luar, di mana kalau saya pernah kena pukul masa saya kecil dulu, mungkin dunia ni adalah satu alam yang sungguh jahat, yang akan buat orang semua berniat jahat kepada saya. Kita akan jadi paranoid contohnya. So bila kita keluar sana, kita akan rasa macam semua orang nak buat benda tak baik dengan kita. So kita akan jadi vigilant lah, sentiasa berwaspada, sentiasa berhati-hati, dan memang kita punya tindak balas sistem saraf kita pun akan jadi lagi tinggi. So of course orang yang ada pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup macam ni, biasanya dia punya kecenderungan untuk dapat anxiety itu lebih tinggi berbanding orang yang mungkin dia lebih bernasib baik, dilahirkan dalam keluarga yang tak ada pengalaman macam tu. Ada tak sebarang ujian untuk kita mengesan panic disorder ini, doktor? Dari segi ujian yang biologi, yang kalau macam kita ambil darah ke, kita boleh scan otak ke, tak ada. Sebab benda tu dia berlaku pada peringkat yang agak very complicated lah. Dia tak sesenang itu untuk kita buat satu ujian khas. Sebab tu pakar ahli-ahli psikologi, dia orang keluarkan ujian-ujian yang berbentuk soal jawab contohnya, psychometric test. Antara yang paling famous sekali yang kita gunakan untuk saringan ni, maksud saringan ni adalah lebih kepada kita nak menapis lah, bukannya kita cakap dia orang ni, seorang ni dia memang ada anxiety disorder. Kita gunakan test macam DAS-21 contohnya, ataupun PHQ-9, lebih kepada bentuk saringan supaya kalau seseorang tu bila buat test macam ni, dia score certain marks, dia boleh gunakan hasil ni untuk dapatkan konsultasi yang selanjutnya lah. Tapi tak semestinya
orang tersebut memang ada sakit anxiety disorder. Okey, doktor, kita ingin memberi pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat di luar sana, khususnya bagi individu yang mengalami serangan panik ini. Apa antara teknik-teknik yang boleh mereka lakukan untuk mereka meredakan keadaan tersebut, doktor? Kalau anda familiar dengan satu bentuk psikoterapi ni panggil sebagai CBT ataupun Cognitive Behavioral Therapy, dia berpendapat bahawa serangan anxiety ataupun tidak balas anxiety ni adalah satu bentuk cycle ataupun kitaran, di mana kita akan ada input daripada alam sekitar, daripada persekitaran kita. Otak kita akan tafsirkan benda tu dan badan kita akan respon. Dan kadang-kadang bila kita menjantung berdegup dengan kencang, otak kita akan tafsirkan yang ada bahaya yang berlaku. So apa yang kita boleh buat adalah kita kena cantas kitaran ini. Antara bentuk paling senang kita nak cantas kitaran ini adalah, contohnya kita buat teknik pernafasan dalaman. So bila kita tarik nafas dalam-dalam, otak kita macam kena tipu lah, macam kita trick otak kita supaya tahu bahawa actually kita bukannya berada dalam persekitaran yang bahaya. So otak kita akan, dan secara automatik kita punya jantung pun akan berdegup dengan lebih perlahan sedikit. Dan ini membuatkan kita ada some mental space ataupun ruang mental untuk kita berfikir dengan lebih tenang, dan bukan lagi macam kita fikir kita akan berada dalam keadaan bahaya lah. So itu antara cara yang sebenarnya antara cara yang paling efektif, tapi orang tak buat sebab dia free lah. Sebab dia free dan dia nampak macam simple. Tapi very efektif kalau kita buat dengan betul. Sebab kebanyakannya di luar sana bergantung kepada ubat. Ya, betul. Tapi itulah kita risau ubat itu untuk jangka masa panjangnya ada kesan pula terhadap badan. Jadi kalau boleh penonton di luar sana tarik nafas dalam-dalam dahululah. Percuma sahaja, oksigen juga percuma. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada Dr. Muhammad Hazri Abdul Rashid, pakar psikiatri Hospital Selayang Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana sudi berkongsi bersama dengan kita mengenai serangan panik. Terima kasih, doktor. Baik penonton, seterusnya kita akan